بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Burdah radhiyallahu anhu, kata dia, waji'a Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu faghushiya alayhi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi fa aqbalat tasihu birannah falam yastati' an yarudda 'alayha shay'an falamma afaq qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-sadiqah wal hadiqah wasyaqah, atau kama qala muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Burdah radhiyallahu anhu berkata, kata dia, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sakit. Faghushiya alaih, sakit sampai pengsan, tak sedar diri. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi, masa dia sakit sampai pengsan tu, kepala dia duduk atas pangkuan isteri dia. Sakit kuat, isteri dia reba kepala dia. Fa aqbalat tasihu birannah, maka isteri dia pun mulalah, bila suami sakit ni, mula teriak, mula meratih-ratih, meretek macam-macam. Suami sakit, duk nampak nak hilang dahan tempat bergantung, duk nampak kalau mati laki ni dia susah. Maka sambil dia duk reba kepala suami dia, Abu Musa al-Ash'ari ni, sambil duk reba kepala suami dia, sambillah dia ni duk meratuk-ratuk, mulut duk cakap macam-macam. Falam yastati' an yarudda 'alayha syai'an, tetapi Abu Musa al-Ash'ari dalam keadaan tak sedar diri, telinga ni dengar tak dengar. Telinga ni dengar tak dengar bunyi suara isteri duk meratih ni. Oleh kerana terlampau sakit, sakit terlampau kuat, jadi telinga ni dengar tak dengar bunyi isteri duk meratih. Maka dia tak mampu, falam yastati' an yarudda 'alayha syai'an, tak mampu dia ni nak larang isteri dia daripada duduk meratih-ratih ni. Sakit kuat, jadi nak larang isteri daripada duduk meratih ni tak larang dah, terlampau sakit. Falamma afaq, apabila dia sedar, apabila dia pulih daripada tak sedar diri ni, bila dia sedar, qala, kata Abu Musa al-Ash'ari, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aku bersih diri, aku berlepas diri, aku berlepas tangan, aku tak bertanggungjawab
atas satu benda yang kamu buat yang Nabi pun tidak bertanggungjawab atas perbuatan ni. Kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Kata dia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas tangan daripada orang yang as-saliqah, yang suka teriak merata-rata bila ditimpa musibah. Bila anak aksiden ke, bila suami sakit ke, bila apa ke, bila dengar ni merata, Allah habislah, lepas ni kita siapa nak tolong kita lah, habislah kita ni. Ini dia panggil as-saliqah dalam bahasa Arab. Nabi SAW berlepas tangan. Nabi tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang macam ni. Maknanya Nabi kata, aku tidak pernah ajak umat aku buat macam ni. Kalau buat, hampa berdosa, hampa tanggung. Nabi kata. Wal haliqah, dan cukur kepala. Maksud hadis ni ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Dia kata maksud hadis ni ialah perbuatan protes. Tuhan timpakan satu musibah kat dia, sebagai nak tunjuk kata dia protes apa yang Tuhan kena kat dia, cukup kepala. Nak tunjuk kata, tunjuk perasaan. Gitu maksud dia. Nak tunjuk kata tak boleh terima takdir Tuhan yang kena kat dia ni, cukup kepala. Ini amalan jahiliah dulu. Bila Allah timpakan apa-apa musibah dekat dia, dia nak tunjuk kata dia tak suka dengan musibah yang menimpa dia tu, dia tunjuk dalam bentuk memprotes apa yang Tuhan kenakan kat dia dengan cukup kepala. Mana-mana orang yang buat benda yang macam ni dengan tujuan, dengan niat nak protes Tuhan, Nabi SAW melepas tangan daripada orang yang macam ni. Nabi kata, aku tidak pernah ajak umat aku buat macam tu. Siapa buat, itu bukan daripada ajaran aku. Kalau dia berdosa, dia tanggung dengan Tuhan. Wasyaqah, dan juga orang yang apabila ditimpa musibah, dia robek-robek, dia cari-carikan poket dan baju dia sendiri. Koyak baju, poket dan sebagainya, sebagai nak tunjuk kata tak setuju dengan musibah yang menimpa dia. Maka Abu Musa al-Asy'ari bila dia sakit terlampau kuat sampai tak sedar diri. Dalam keadaan tidak sedar diri itu, dia dengar tak dengar suara isteri dia duduk meratih-ratih kerana musibah yang menimpa dia. Tapi dia tak daya, dia tak mampu, dia tak boleh nak larang isteri dia kerana sakit yang terlampau kuat yang dideritai dia ni. Tapi bila dia pulih balik, bila dia sedar balik daripada sakit tu, terus dia kata ke bini dia. Dia kata, ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi berlepas tangan daripada orang yang buat macam ni, maka aku juga berlepas tangan daripada orang yang buat macam ni. Aku suami kamu, aku tidak pernah ajak kamu suruh meratuih apabila aku ditimpa musibah. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata dia, ughmiya ala Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu, faja'alat ukhtuhu tabki wajabalah wa kadha tu'addidu alayhi, faqala hina afaq, ma qulti syai'an illa qila li anta kadhalik, atau kama qala rawahul Bukhari. Satu orang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, satu orang sahabat lain yang bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu sakit sehinggakan dia pengsan, tidak sedar diri. Macam kita lah tuan-tuan, bila sakit terlampau kuat ni, koma orang kata. Orang habaq kat kita kata kawan kita koma 2 hari dah. Koma tu bukan pasal apa, pasal terlampau sakit, dia blackout. Demikian hal zaman Nabi SAW dulu. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah sakit, terlampau punya kuat sakit ni, terlampau panas badan ni, sampai pengsan, tidak sedar diri.
Faja'alat ukhtuhu tabki, maka saudara perempuan dia seorang menangis sampai teriak. Bila tengok abang dia jadi macam tu, menangis ni sampai meratus-ratus, sampai teriak, sampai tu sebut macam-macam. Di antara benda yang dia sebut, dia kata wajabalah. Ini orang Arab lah. Wajabalah, waw alif jim ba lam alif ha. Wajabalah, daripada perkataan jabal. Jabal makna dia bukit. Orang Arab ni bila dia terlampau sangat menanggung derita, dia kata wajabalah. Wajabalah ni maksudnya beratnya penderitaan yang aku tanggung ni macam bukit. Begitu. Maka saudara perempuan dia ni bila tengok dia sakit, bila tengok Abdullah bin Rawahah sakit ni, dia meratus sampai dia sebut wajabalah. Dia kata, oh Tuhanku, oh beratlah penderitaan yang aku nak kena tanggung ni kalau sekiranya saudara aku ni jadi macam ni. Wa kaza, cerita lah tu, sebut macam-macam di mulut ni. Kalau matilah dia ni, susahlah kami. Kalau tak ada dia ni, apalah nak jadi kat kami. Macam-macam tu meratus. Tu'addidu alaih, berulang-ulang kali dia sebut benda tu, macam-macam benda dia sebut. Dia karang habis kebaikan abang dia, kebaikan adik dia ni, dia karang habis. Kalau dia ni ada, kami adalah tempat berteduh. Kalau dia ni ada, adalah makanan kami. Kalau dia ni tak ada, kami susah dan sebagainya. Faqala hina afaq, apabila Abdullah bin Rawahah sembuh daripada sakit dia, qala, maka kata Abdullah bin Rawahah, ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalik. Dia kata, hang tahu tak masa aku sakit hang duk sebut macam-macam tu, hang duk sebut macam-macam, meratus macam-macam tu, tiap-tiap kali hang sebut dekat aku tu, aku dengar satu suara duk bunyi dekat aku. Suara tu kata anta kadzalik, betul ke hang macam yang dia ni duk sebut ni? Suara siapa? Wallahu a'lam. Tak ke suara malaikat, tak ke suara siapa. Bila saudara perempuan dia ni kata bila mati dia ni kami susahlah, dia ni hak dalam keadaan tak sedang diri ni dengar bunyi satu suara, dia kata kat dia, anta kadzalik, betul ke hang macam yang saudara perempuan hang duk kata ni? Betul ke? Betul ke? Dia kata lemah dia. Dia duk dengar suara tu, duk tanya dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayh, wa fi riwayah ma niha alayh, atau kama qala muttafaqun alayh. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaih. Mayat diazab di dalam kubur dia kerana tangisan keras yang terbit daripada orang-orang yang menangisi kematian dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Kita mati, bini kita teriak meraung, anak kita teriak meraung, kita kena azab dalam kubur. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kata dia, yang dimaksudkan dengan kena azab mayat itu ialah kalau sekiranya mayat itu tidak ajak keluarga dia semasa dia hidup, maka dia kena azab. Dia tak pernah ajak bini dia. Dia kata, kalau aku mati, hang jangan duk buat teriak macam orang jahiliah, macam orang tak mengaji agama. Aku nak pesan awal-awal dekat hang. Dia tak ajak anak-anak dia. Dia tak kata ke anak-anak dia, kalau apa-apa jadi ke ayah, kalau ayah mati ke apakah, hampa jangan duk buat teriak macam orang lupa diri. Dia tak pernah ajak anak isteri dia. Maka apabila dia mati, anak isteri dia teriak macam mana orang jahiliah teriak, merasapi kematian zaman jahiliah.
maka kerana itu dia diazab di dalam kubur. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, ishtaka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu syakwa, fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduh ma'a Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Falamma dakhala alayhi wajadahu fi ghashyah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aqada? Qalu la ya Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a al-qaum bukaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bakau. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un inna Allah la yu'azzibu bid-dam'il 'ain wa la bihusnil qalb walakin yu'azzibu bihadha, wa ashara ila lisanihi aw yarham aw kama qala, muttafaqun alaih. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Kata dia, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sakit kuat. Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi, dia sakit kuat. Maka Nabi SAW menziarahi dia. Bila wahabah ke Nabi, ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah, sahabat kamu sakit. Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah ini di rumah dia. Nabi pergi bersama dengan Abdurrahman bin Auf, bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi pergi dengan 3 orang sahabatnya. Falamma dakhala alaih, bila Nabi masuk dalam rumah Sa'ad bin Ubadah yang sakit ni, wajadahu fi ghasyiah. Nabi mendapati dia dalam keadaan koma, tak sedar diri. Nabi sampai, masa Nabi sampai di rumah dia ni, dia dalam keadaan tak sedar diri dah. Teruk sangat dah sakit dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqada? Nabi tanya kepada sahabat ada ni. Nabi kata, mati dah ke dia ni? Nabi tanya pada sahabat ada di rumah dia ni. Nabi bisik tanya. Nabi kata, aqada? Mati dah ke Sa'ad bin Ubadah ni? Jawab sahabat, la ya Rasulullah. Dia kata dia tak mati lagi. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis. Nabi menangis. Menangis maksudnya tak bunyi suara. Menangis, air mata terbit keluar. Falamma ra'al qaum bukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau. Sahabat-sahabat ni bila tengok Nabi menangis, mereka pun menangis. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ala tasma'un inna Allah la yu'azzibu bidama'il 'ain wa la bihuznil qalb. Nabi kata, hamba tidak pernah dengar ke? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan azab manusia kerana air mata yang mengalir. Allah tidak akan azab manusia semata-mata kerana hatinya sedih. Walakin yu'adzibu bihadha wa asyara ila lisanih aw yarham. Nabi kata, tapi Tuhan akan azab manusia kalau kerana ni, Nabi kata. Dan Nabi mengisyaratkan jari dia kepada lidah Nabi. Kerana ni, Nabi kata, Allah boleh azab satu-satu manusia, dan kerana ni Allah boleh bagi rahmat kepada satu-satu manusia. Kalau kita sedih, sedih ni kita tidak salah kerana sedih atas satu kemalangan. Kalau kita menangis keluar air mata, kita tak salah kerana menangis atas satu musibah yang menimpa. Tapi kalau mulut kita, lidah kita hidup meratus kerana musibah yang menimpa,
Allah akan azab kita. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 4 hadis yang kita baca ni adalah hadis yang nak mendidik kita supaya kita tidak beramal dengan amal jahiliyah. Hadis ni nak mendidik kita supaya kita beramal dengan amal Islam. Kerana kita orang Islam, maka kita mesti beramal dengan amal Islam. Dan amat malanglah bagi orang Islam yang beramal dengan amal jahiliyah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat melepaskan kita daripada kejahilan. Mudah-mudahan hadis itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 127. Muka surat 127. Kita masih lagi membaca tafsir Suratul Nur, Surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata olehmu wahai Muhammad bagi segala orang mukmin laki-laki, pejam mereka itu daripada segala mata mereka itu daripada pandang yang tidak halal. Ini ayat yang kita nak baca malam ni. Ini ayat sangat popular. Ini ayat sangat popular. Ayat ini adalah ayat adab. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya orang Islam ni jadi umat yang beradab. Maka Allah berfirman dalam ayat ni, qul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada orang laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan, bukan maksud pejam lah, yaghuddu maksudnya tundukkan pandangan mata kamu daripada melihat benda-benda yang tidak patut kamu lihat. Itu maksudnya. Wa yahfazu furujahum, dan peliharalah mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada yang tidak halal. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita pelihara kehormatan diri, supaya kita kenal hak mana halal, hak mana haram, hak mana isteri kita, hak mana isteri orang. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh supaya kita kenal benda-benda yang baik-baik ini semua, dan kenal hak mana benda yang tidak baik. Boleh beza antara baik dengan tidak baik. Zalika azka lahum, bermula yang demikian itu lebih baik bagi mereka itu. Maksudnya kita kalau boleh pelihara benda ni, mata tak dibiarkan tengok sebarang benda, kehormatan diri dipelihara. Kalau kita boleh jaga benda ni, zalika azka lahum, bermula yang demikian itu, itulah yang lebih baik bagi kita semua. Innallaha khabirum bima yasna'un, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat ketahui dengan barang yang mereka itu kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mata punca lah. 3 tempat dah bulan ni kita baca, dia sentuh pasal mata ni. 3 tempat dah. Mata dia menjadi punca. An-nazaru sihamu iblis. Nabi kata pandangan mata itu ialah anak panah iblis. Daripada mata dia jadi macam-macam benda. Kerana mata boleh jadi 1001 kemungkinan yang kita tak pernah sangka. Maka Islam awal-awal lagi, Islam dengan kaedah dia kata saddu zara'i, tutup segala pintu yang boleh membuka kepada jadi benda tak elok. Maka Islam awal-awal lagi dia suruh kita jaga mata kita, jangan duk tengok benda yang tak tentu punca. Kerana dengan membiarkan mata kita tak dikawal, dia boleh rosak diri kita. Kerana mata tengok, kaki melangkah pergi ke tempat tak elok. Kerana kaki dah langkah pergi, dah sampai dah, tangan buat benda tak elok. Dah kaki langkah pergi, dah tangan mula duk buat dah. Akhirnya Nabi SAW kata, kemaluan kamu membenarkan benda itu. Akhirnya kita terjebak dalam zina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, "Ya Ali, la tutbi'in nazara an-nazrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah." Nabi kata kat Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nazratan nazrah." Janganlah kamu ikuti satu pandangan dengan satu pandangan lain. Fa inna lakal ula. Nabi kata kerana hak kamu tengok mula tu bagi kamulah. Wa laysa lakal akhirah. Hak lepas daripada hak mula tu bukan hak kamu dah. Kalau tengok juga berdosa. Kita bawa kereta, satu benda terlintas depan kita, benda tak elok, kita nampak. Hak tengok secara tak sengaja sekali tu, lak. Nabi kata itu hak kamu. Mudah-mudahan kamu tidak berdosa kerana benda tu. Tapi jangan balas tengok sekali lagi. Dah lepas dah satu macam ni duk balik pula. Oi, mulut turun dah. Nampak? Yang ni lah yang Nabi kata an-nazaru sihamu iblis. Hak mula tu kita tertengok tu, kita duk buat kereta ni nak buat lagu mana, macam-macam ada dalam masyarakat lah ni. Macam-macam. Pakaian ni serba macam. Orang miskin banyak lah ni. Hebat orang miskin. Buat baju tak boleh buat baju labuh, tak boleh buat baju elok, buat baju singkat-singkat, buat baju nampak pusat, buat. Orang miskin. Banyak orang miskin lah ni. Jadi bila kita bawa kereta ni, nampak pokok miskin ni. Jadi hak tengok kali mula tu, Nabi kata lak, itu bagi kamu. Jangan diikuti dengan pandangan kedua. Balik pula tengok, Cina ke Indo? Kenunnya nak memastikan. Tak ada satu faedah hang pasti. Kalau dia Cina pun hang tak ada apa. Kalau dia Hindu pun hang tak ada apa. Kalau dia Melayu pun hang tak ada apa. Hang balas tengok sekali lagi, itu tak ada maaf dah. Itu jadi dosa dekat kamu. Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Ali macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda. Nabi kata, "Ukfululi bisittin akful lakum bil jannah. Iza haddatha ahadukum fala yakzib. Wa iza u'tumina fala yakhun. Wa iza wa'ada fala yukhlif. Wa ghuddu absarakum. Wa kuffu aydiyakum. Wahfazu furujakum." Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ukfululi bisitin." Nabi kata, bagi jaminan kepada aku tentang 6 perkara ini. Nabi suruh sahabat-sahabat dia janji, bagi jaminan dekat Nabi, dia pernah jaga 6 benda ni. Nabi kata, bagi jaminan kepada aku yang kamu nak jaga 6 benda ni. Akful lakum bil jannah. Hampa janji, hampa nak jaga 6 benda ni, aku janji syurga untuk hampa. Rasuah ke kalau dia janji syurga gini? Tak. Kalau rasuah, Nabi buat rasuah. Nabi kata ke sahabat macam tu, Nabi kata bagi jaminan dekat aku, hampa nak jaga 6 benda ni. Kalau hampa bagi jaminan nak jaga 6 benda ni, akful lakum bil jannah. Aku jamin syurga untuk kamu. Yang pertama, iza haddatha ahadukum fala yakzib. Nabi kata yang pertama, aku minta tolong dekat hampa, kalau bercakap jangan bohong. Nabi kata aku minta tolong dekat hampa, kalau bercakap jangan bohong. Pagi tadi ada satu kawan di Johor telefon saya kat office. Dia kata, "Ustaz, ni ada satu cerita ni." Dia kata, "Ni heboh ni di Johor ni." Saya kata, "Cerita apa?" Ada satu orang, dia kata dia ni duk kerja di pejabat welfare, pejabat kebajikan. Dia telah gelapkan duit welfare ni. Dia kata
Ustaz tahu apa jadi kat dia kata. Saya tak tahulah, entah tak abang lagi. Dia kata ni yang hibur ni, dia kata rumah dia duduk Ustaz hilang, dia kata tinggal dia aja duduk tidur atas katil. Saya kata ya ke dia merepek, kata la ilaha illallah. Saya pergi tengok dah, dia kata saya pergi tengok dah. Dia sedang tinggal dia dengan katil je, rumah tak ada, dia kata. Saya kata dia sukarlah saya nak percaya benda ni, kecuali kalau saya pergi tengok. Saya kata saya tengok dah Ustaz, dia kata sungguh, dia kata ni yang terkini, dia kata jiran sebelah menyebelah rumah dia pindah rumah tu, takut rumah dia hilang sama. Tapi sahabat kita yang telefon ni, dia memang selalu telefon saya. Dia ni bukan jenis orang merapu ni, dia jenis orang straightforward, jenis orang tak melawak ni, jenis orang cakap serius. Dia telefon, dia beritahu benda tu. Tapi sampai kesudahlah saya katakan dia, saya tak percaya lah. Kan? Wallahu a'lam lah kan. Kalau betul kira apa Tuhan nak tunjuk dah. Kalau Tuhan mau tunjuk lagu tu kepada semua orang yang menggelakkan duit, cantik. Kan cantik. Siapa gelapkan duit secara tidak betul, secara tak benar, hilang rumah. Kan? Lagu bangkit-bangkit, tengok lagu tinggal dia macam duduk atas rakit lagu tu aja. Saya ingat selamat semua duit dalam dunia ni. Kalau ni kita apa takut kan, tengok orang bagi amanah suruh jaga PPRT. Projek apa ni, rakyat termiskin apa semua ni. Sebab sampai berjuta-juta. Bertambah miskin lah orang miskin. Pasal duit tu dia dah divert ke lain. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Buat macam mana masyarakat kita lah ni? Sama ada kita mengaku ke kita tak mengaku, keadaan masyarakat kita lah ni tenang tuan-tuan. Tenang. Kan? Ni hak di kepala batas ni. Allahu Akbar. Kesian dekat mak orang. Masuk pergi kedai mamak, nak curi duit, terserempak dengan tuan punya kedai, dengan pembantu dia, dibunuhnya. Mati seorang, hak seorang lagi dia perkelang badan. Budak sekolah tingkatan 3 buat kerja macam tu. Kesian lah. Tak tahulah, kes belum dibicarakan, tak tahulah kan. Tapi kalau betul lah, kalau betul budak tu yang buat benda tu tuan-tuan, pasal apa yang budak tu boleh sampai terdorong pergi buat macam tu? Adakah semata-mata kerana nak curi duit, nak pergi tengok lawan bola? Ataupun takut tuan-tuan, takut. Apa yang menyebabkan dia terdorong pergi buat benda macam tu? Dan lebih menakutkan lagi mak pak ni. Mak pak kepada budak yang berkenaan ni tak boleh tidur tuan-tuan. Anak, Allahu Akbar, macam tak percaya anak dia buat macam tu. Kalau betul anak dia buat macam tu, Allah kesianlah dekat ibu bapa ni. Tenang tuan-tuan, masalah cukup tenang. Surah abang hari ni buka Allah jenayah saja. Bunuh, jumpa mayat sana. Allahu Akbar. Tak terlintas ke dalam hati kita, sudah masanya kita menjalankan hukum Allah? Tak terlintas ke? Tak teringat ke dalam hati kita ni, sampai dah masa ni Tuhan nak bagi satu amaran dekat kita. Sudah sampai masa kamu pakai undang-undang aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi masyarakat dia tidak ke situ, dia tidak menjurus ke situ. Dia tidak nampak penyelesaian kepada benda ni ialah melaksanakan perintah Allah. Dia tak nampak situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW pesan dalam hadis tadi, kamu bagi jaminan dekat aku, kamu nak buat 6 benda ni, aku jamin syurga untuk kamu. Yang pertama, idza haddatsa ahadukum fala yakzib. Kalau kamu bercakap, jangan bohong. Nabi kata. Wa idza u'tumina fala yakhun.
Dan apabila diamanahkan satu-satu benda dekat kamu, jangan khianati amanah itu. Orang amanah dekat kita apa-apa benda, jangan khianati amanah itu. Tunaikan amanah tu. Contoh orang agama ni apa amanah yang duduk atas belakang dia? Amanah yang besar ialah menyampaikan kebenaran. Bercakap benar. Cakap benar ni apa? Tuhan kata al-haqqu min rabbikum. Kebenaran daripada Tuhan kamu. Hak mai pada Tuhan apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Sebagai orang agama, bercakap mesti berlandaskan Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh ada kepentingan lain. Bercakap berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Dalam apa keadaan, dalam apa suasana, dalam apa sekalipun, Quran dan hadis Nabi yang kita cakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan bohong dan jangan mengkhianati amanah yang Allah bagi ke kita. Dalam konteks kita mak bapa, anak-anak amanah. Jangan khianati amanah itu. Didik anak-anak cara agama. Wa idza wa'ada fala yukhlif. Yang ketiga, Nabi kata apabila kamu berjanji, jangan mukir janji. Bila kamu dah janji, tunai janji. Yang keempat, wa ghuddu absarakum. Tundukkanlah pandangan mata kamu. Yang keempat, pastikan mata kamu jaga, kamu pelihara. Jangan tengok benda-benda yang boleh merosakkan iman dan Islam yang ada dalam diri kita. Tundukkan pandangan mata. Wa kuffu aydiyakum. Dah hendaklah kamu tahan tangan-tangan kamu daripada buat benda-benda yang berdosa. Tangan, jangan ambil benda yang bukan hak kita. Jangan ambil. Tahan tangan kita daripada ambil. Mana ada orang tak teringin dengan harta, tuan-tuan? Tapi kalau bukan hak kita, teringin macam mana pun tahan tangan. Jangan ambil, itu bukan hak kita. Wahfazu furujahum. Dan peliharalah kemaluan kamu. Yakni jangan berzina. Nabi kata kamu boleh bagi jaminan dekat aku, kamu jaga 6 benda ni, aku jamin kamu dapat syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat tadi Allah kata innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah dia tahu barang yang kita buat. Firman Allah, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan kata olehmu wahai Muhammad bagi segala perempuan yang mukminat. Tadi kata ke orang lelaki, ni kata pula ke orang perempuan, pejam mereka itu akan segala mata mereka itu. Orang perempuan pun serupa, pandangan mata mesti ditundukkan. Dan pelihara mereka akan segala faraj mereka itu daripada yang tidak halal. Orang perempuan pun serupa, kena jaga kehormatan diri. Jangan sampai kamu terlibat dengan zina. Dan jangan menzahir mereka itu akan perhiasan mereka itu, melainkan barang yang zahir daripadanya, iaitu muka dan 2 tapak tangan. Maka muka dan 2 tapak tangan itu harus pandangnya bagi laki-laki ajnabi. Itu pun jika tiada takut fitnah. Tetapi yang muktamad ialah haram. Dia kata. Kepada orang perempuan, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi pesan 2 benda ni juga. Yang pertama, suruh orang perempuan ni tunduk pandangan mata. Yang kedua, suruh orang perempuan pelihara maruah dan kehormatan diri. Jangan berzina. Ditambah lagi kepada orang perempuan satu lagi, janganlah sekali-kali orang perempuan ni duk tayang perhiasan yang ada pada diri dia. Dalam tafsir yang besar-besar lagi, dalam tafsir Qurtubi, dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir-tafsir yang besar-besar lagi, dia hurai ni, apa dia yang kata perhiasan orang perempuan ni. Maka dia kata perhiasan orang perempuan ni 2.
Satu, dia kata perhiasan yang memang ada pada diri dia. Dan yang kedua, perhiasan yang dia pakai. Perhiasan yang ada pada diri dia, badan orang perempuan itu sendiri adalah perhiasan. Maka tak boleh ditonjolkan bentuk badan kepada orang yang ajnabi. Sebab orang perempuan tak digalakkan pakai baju color-color ni. Orang perempuan disuruh pakai baju plain, baju yang tak ada color, baju yang tak ada bunga sangat. Pasal apa? Pasal dengan itu dia tak menarik perhatian orang dekat dia. Apatah lagi pakai baju ketat. Orang perempuan dilarang pakai baju ketat. Pakai baju ketat menyebabkan nampak perhiasan yang ada pada diri dia. Maka itu perhiasan tak boleh tunjuk kepada orang yang tidak patut dia tunjuk. Dan yang kedua, perhiasan yang dia pakai, gelang tangan, gelang kaki dan sebagainya, ini semua lebih-lebih lagi mesti dipelihara. Tunjuk ni gelang ni sampai ke siku pakai. Islam tak mahu benda macam tu. Menunjuk tu sendiri dah tak bagus. Menunjukkan perhiasan bagi orang perempuan memang ada larangan khusus terhadap amalan yang macam tu. Baik, kata dia, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah tutup mereka itu, yakni orang-orang perempuan itu, dengan tudung kepala mereka itu, atas leher baju mereka itu, yakni kepala dan tengkuk dan dada mereka itu. Ini ayat perintah suruh tutup aurat pakai tudung, yang tudung tu mesti sampai melabuhi tutup dada. Siapa pergi kata tak ada dalam Quran perintah suruh pakai tudung? Ini ayat doa ada terang-terang kata. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dah hendaklah perintah tu. Perintah dah hendaklah orang-orang perempuan ni pakai tudung yang menutup kepala sampai melabuhi dada dia. Kalau pakai takat-takat tutup bagi nampak rambut jambut tak boleh lagi. Kalau pakai takat-takat jerat bawah tengkuk sampai nampak leher tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab Quran terang detail nampak mesti pakai tudung tu, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Juyub bermakna sudur dalam bahasa Arab. Juyub bermakna sudur, makna dia dada. Tudung mestilah melabuhi sampai tutup dada. Mana boleh orang kata tak ada dalam Quran, tak ada apa suruh pakai tudung ni, maka kita tak perlu pakai. Lepas tu pergi cakap depan orang pula kata Islam tidak mengukur seseorang itu dari segi pakaian dia. Islam tengok dalam ni, dia kata. Apa pula? Tak betul itu, cakap macam tu tak betul. Sebaliknya Islam suruh benda ni, sabit daripada ayat Quran. Nah, malam ni kita jumpa ayat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa. Dan tiada menyata mereka itu, yakni perempuan itu, akan perhiasan mereka itu. Maksudnya tak tunjuk. Orang perempuan ni mestilah jaga dan jangan sampai tunjuk perhiasan mereka, melainkan bagi yang pertama suami mereka. Ini dia nak sebut ni golongan-golongan yang orang perempuan boleh tunjuk perhiasan dia, tunjuk pada kadar yang dibenarkan. Kalau isteri dekat suami, tak ada had lah. Saya duduk mengaji dulu, ada satu ustaz saya dulu, Tok Guru Haji Daud Marak nama dia, orang Kelantan. Tok Guru Haji Daud Marak, di Bukit Marak, Kelantan. Dia baca kitab. Dia kata, maka aurat di antara suami dan isteri itu, maka tidak ada auratnya. Dia kata tak ada apa, makna kata tak ada pakai apa kan?
maka tidak ada auratnya. Mesti gitu kan. Orang dulu kan baca kitab aku tu kan. Panjang tu. Dan dia fikir lu apa dia nak terang sekali lagi. Kan? Itu style dia dulu. Kan? Orang dulu suka dia kan? Macam tu. Allah tak boleh lah kena ubah style sikit. Kalau buat macam tu seriah bukan lari habis. Saya tahu tak boleh tahan mengantuk ngah tu lah. Kan? Pasal dia slow motion. Kan? Begitu. Baik. Jadi dia kata orang perempuan ni mesti jaga dia punya perhiasan, dia aurat dia tu dia mesti jaga, melainkan bagi suami mereka itu. Dia kata ataupun bapa mereka itu. Pak. Kan? Boleh tengok aurat dia pada kadar yang munasabah dan dibenarkan. Pak tak sama macam suami lah. Dia boleh tengok pada kadar yang dibenarkan. Begitu. Ataupun bapa-bapa suami mereka itu, pak mentua. Pak mentua pun boleh. Boleh tengok aurat menantu perempuan dia. Tapi pada kadar yang munasabah. Pada kadar yang dibenarkan. Dia ada hak dia. Kan? Ada satu sahabat ni. Kat saya baru ni. Dia ada telingan pasal dia ada. Kan? Dia susah hati. Dia kata nak buat macam mana Ustaz dia kata. Bapak saya lumpuh dia kata. 3 tahun dah lumpuh. Mak saya ni pula jenis cergas, tak duduk di rumah dia kata, keluar menjaga. Jadi hak duduk sama dengan mak bapak saya ni, dia kata abang saya dengan Kak Ipang lah. Jadi masalah lah Ustaz, saya tu fikir lama dah sakit kepala, tak tahu nak selesai macam mana dia kata. Jadi pak lumpuh, pak duduk di rumah. Pak duduk di rumah dengan Kak Ipang. Mak keluar menjaga. Yang abang saya pun kerja. Dia kata, jadi tinggal mereka 2 orang di rumah. Jadi pak ni lumpuh. Jadi Kak Ipang ni kena duduk jaga lah. Pak mentua lumpuh, dah tak ada siapa nak jaga. Dia duduk kena jaga. Allah, dia kata, saya balik baru ni. Dia kata, kakak Ipang saya abang kat isteri saya. Papa dia bawa pergi pancung ke apa ke semua, dia ambil kesempatan. Bila Kak Ipang saya, papa dia bawa pergi bilik ayam, dia buat tak senonoh Ustaz, saya malas lah nak cerita lebih-lebih dia buat tu, tapi sangat tak senonoh lah dia kata. Jadi yang Kak Ipang ni serba salah, dia tak angkat orang tua tu, jadi dia murah kencing di tempat tidur tu lagi karut. Dia tak angkat, tak kena, dia angkat orang tua ni dia buat lagu tu kat dia. Dia nak abang kat lelaki dia, kok lagi jadi salah faham suami dia, pergi jadi mengamuk. Suami pula panas baran. Jadi dia duk menanggung benda tu. Dia tak suka. Tapi tak boleh. Tak tahu nak habaq kat siapa. Baru ni dia habaq kat isteri saya. Bila habaq kat isteri saya habaq kat saya. Bila habaq kat saya susah lah. Dia kata, saya nak buat macam mana Ustaz? Dia kata, duk fikir. Tak nampak jawapan. Saya pun serupa tu jugalah. Kalau saya nak pergi tegur pak saya ni lumpuh tu saya cuba. Tapi berangin ni, ya Allah, puting beliau. Saya nak pergi cakap benda ni ke mak saya pun tak kena. Saya nak cakap ke abang saya lagi tak kena. Saya mana Ustaz, saya jadi susah macam ni, dia kata. Dia main abang kat kita. Saya pun kata kat dia, you abang kat saya pun susah juga. Saya lagi tak boleh buat apa. Kalau you yang terdekat dengan tu pun tak boleh buat apa, saya nak buat lagu mana? Cuma saya boleh kata lagu ni lah. Saya kata senang lah, pasal bukan saya yang menanggung masalah tu. Bagi saya benda ni mesti bagi tahu. Dan yang paling cantik bagi tahu dekat mak tu sendiri. Bagi tahu kat mak dia ada pergi menjaga apa, mak jaga apa di rumah ni. Tu lah yang saya nampak. Cara nak selesai pun lain tak tahu. Dah. Nak doa bagi dia mati cepat tak pernah sabar. Kan? Jadi benda lagu ni pun tuan-tuan, dia celah masuk juga dalam masyarakat kita ni. Saya kata dekat kawan ni, saya kata, tapi dia lumpuh takkan? Dia kata lumpuh tak lain. Dia pun nakal juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pak mertua ni boleh tengok aurat menantu, tapi pada kadar yang munasabah. Itu maksud dia. Baik, syarak mengukur kemunasabahan itu ialah dari segi uruf, dari segi kebiasaannya orang perempuan kalau duduk di rumah pakai lagu mana. Setakat tu pak mentua boleh tengok.
Orang perempuan duduk di rumah buat kerja masak di dapur apa semua, mereka pakai t-shirt tangan pendek, mereka pakai kain batik. T-shirt tangan pendek tu daripada lengan pi sampai ke tangan tu aurat, kalau nak kira aurat. Tapi bagi pak, bagi adik-beradik, bagi pak mentua dan sebagainya, itu tak apa. Pasal apa? Pasal dari segi uruf, dari segi kebiasaan adatnya, itu pakaian biasa bagi orang perempuan di rumah. Takat tu tak apa. Lebih pada tu tak boleh juga. Tak boleh juga. Walaupun dari segi syaraknya dia kata jaga daripada pusat sampai lutut. Kan, tapi takkanlah nak jaga pusat sampai lutut je pergi duduk lintas depan Pak Mentua. Kan, Pak Mentua lumpuh boleh bangkit berjalan. Yang ni kena tu jaga apa? Saya dia diterang benda tu, tuan-tuan kena faham betul-betul. Jadi dia kata orang-orang yang boleh melihat aurat orang perempuan ni, dia kata pada kadar yang munasabah ni ialah bapak dia ataupun bapak suami, maksud Pak Mentua, ataupun anak laki-laki mereka itu, anak laki-laki. Anak laki-laki boleh tengok. Tapi juga pada kadar yang pak boleh tengok, apa boleh tengok. Kita jangan ingat anak kita kecil kita boleh buat lebih kurang, tak boleh. Tak boleh. Dia ada had yang dibenarkan. Ataupun anak laki-laki suami mereka itu, anak tiri. Laki-laki ni mai kahwin dengan dia, laki-laki ni dah ada anak dah, anak tiri. Ataupun saudara laki-laki mereka itu, adik abang dia lah. Abang dia bolehlah tengok dia dalam keadaan pakai baju tangan pendek apa semua ni. Ataupun adik laki-laki dia, ataupun anak saudara laki-laki mereka itu, abang dia punya anak menakan dia. Ataupun anak saudara perempuan mereka itu, kak dia punya anak saudara dia juga. Ataupun sama-sama perempuan, itu yang Islam, dia kata. Orang perempuan, sama orang perempuan yang Islam, boleh tengok dia pakai tangan pendek. Tapi orang perempuan Islam dengan orang perempuan bukan Islam, aurat dia macam aurat perempuan dengan laki-laki yang ajnabi. Ni masalah ni. Ni masalah yang duk bercakap dalam surah Al-Baqarah ni, kata budak-budak Islam ni tak boleh nak bercampur dengan budak-budak bukan Islam. Bila di universiti bos bilik, budak Islam dengan budak bukan Islam jadi masalah. Orang tak faham, dia marah budak-budak ni. Apa ni dia kata tak boleh nak bergui dia antara sama-sama bangsa. Bukan masalah tak boleh bergui, masalah hukum tak benarkan orang perempuan yang bukan Islam melihat orang perempuan Islam dalam keadaan terbuka aurat. Islam kata tak boleh. Susahlah. Kalau tak faham, susah. Dia kata budak-budak ni ekstrim sangat agama, sampai tak mau nak duduk sebilik dengan orang bukan Islam. Bukan tak mau duduk sebilik dengan orang bukan Islam, masalah aurat. Berkawan-berkawan macam biasa, cuma aurat tu nak kena jaga. Orang tak faham, dia kata tak mau berkawan. Bukan tak mau berkawan, kita pun berapa ramai kawan bangsa asing yang kawan kita. Berapa ramai Cina kawan kita, berapa ramai orang India kawan kita. Ramai pun duk kerja satu ofis, duk sembang hari-hari, pergi kantin makan, kita belanja dia pula lagi, kadang-kadang dia belanja kita, tak ada masalah. Pergaulan tidak ada masalah. Hukum hakam yang kita nak jaga. Orang tak faham, dia gue semua sekali. Dia kata puak ni tak boleh nak berkawan dengan orang. Tak betul. Tuan-tuan nampak susahnya apabila masyarakat tak faham ilmu agama. Frekuensi kita dengan frekuensi dia tak sama. Kita cakap, bahasa kita dia tak faham. Susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun dia kata yang ke-10, ataupun hamba yang milik tangan mereka itu. Dia kata ataupun hamba kita. Kita ada hamba, Allah tak ada lah. Kalau ada hamba, hamba boleh tengok aurat orang perempuan ni pada kadar yang bapak dia boleh tengok dan sebagainya. Ataupun anak saudara, ataupun segala yang ikut pada makanan yang lebih-lebih yang tiada hajat pada perempuan, yakni daripada laki-laki yang tiada bangun zakarnya. Sudah, dia tak mau bangkit, kan? Pelayan dulu, tuan-tuan, dululah masyarakat dulu, bila dia ambil orang laki-laki, dia beli di market, macam cerita Tiga Abdul kan, dia beli di market dulu sungguh. Itu yang P. Ramlee buat filem tu pun berdasarkan dulu lah. Dulu hamba tawanan perang ni jual di market. Kalau nampak badan syendor jual mahal sikit, kalau nampak lain sikit harga murah sikit, dia lagu tu. Kalau nampak ambil, bukan dia nak tolong kerja kat kita, kita duk tolong bagi makan ubat kat dia, yang ni dia bagi free saja. Dulunya macam tu.
Maka dulu kalau beli hamba di pasar ni, beli hamba di market ni, mereka nanti buat apa? Mereka nanti kasihkan hamba ni. Kasih. Dia buat bagi hilang nafsu laki-laki ni. Maka jadilah dia ni laki-laki yang tiada bangun zakarnya. Hak jenis geng macam ni, orang perempuan bolehlah pakai pada kadar yang bapak dia boleh tengok tadi. Depan mereka ni boleh pakai t-shirt tangan pendek ke apa, boleh pakai, dia tak boleh buat apa. Dia lagu tu. Ataupun kanak-kanak yang ke-12 dia kata, ataupun kanak-kanak yang tiada zahir memandang atas aurat perempuan bagi jima kerana belum ada keinginan. Ataupun budak-budak tak erti apa pasal seks ni, dia tak erti apa lagi. Boleh pakai baju yang kadar yang boleh dilihat oleh bapa tadi. Maka harus bagi perempuan menzahirkan perhiasannya, yakni yang lain daripada antara pusat dan lutut bagi yang mereka itu. Dia kata tu, itu kadar minimum pusat dengan lutut. Tapi di sisi syarak dia kata apa? Pada huruf. Perkiraan dia pada huruf. Bukan pusat dengan lutut saja. Pada huruf. Maksudnya apa? Sampai pakai baju lah. Sekurang-kurangnya baju tangan pendek. Begitu. Kalau pusat sampai lutut saja pun selaru juga. Kan duduk pakai tutup pusat dengan lutut je, lintas depan pak mentua. Allah. Akan tak boleh. Tapi dia bubuh di sini kadar minimum. Macam anak-anak kita habis SPM nak minta masuk universiti lah, baca syarat kemasukan tu, kita boleh minta lah. Boleh minta, tapi tak boleh dapat. Pasal dia ada tahap minimum tu, minimum requirement tu ada kat dia. Tahap minimum tu lulus 2 mata pelajaran. Dia kata, ambil nampak mudah sangat. Mudah minta, tapi tak dapat. Dia tulis tu syarat minimum, tapi bila mai masa nak ambil, tinggi syarat dia. Macam tu lah. Ni pun dia letak yang minimumnya tak tu, tapi sebenarnya lebih pada tu lah, kena tutup pada orang-orang yang disebutkan tadi. Dan harus bagi mereka itu, yakni bagi laki-laki yang tersebut itu, pandang pada perempuan itu yang lain daripada antara pusat dan lutut. Dia kata boleh. Pada kadar biasa tu boleh tengok, dia kata. Ada juga orang perempuan ni tak faham kan, ada juga balik rumah pak mentua. Dalam rumah tu ada pak mentua dengan mak mentua, ya ipak-ipak apa tak ada. Ipak tak boleh, pasal ipak bukan orang lapang juga. Ipak tak boleh. Dalam rumah tu dia balik, ada pak mentua dengan mak mentua aja. Lepas tu suami dia, lain tak ada dah. Dia pakai kelumbung sampai tak buka. Dalam rumah tu kelumbung labuh ni pakai sampai tak buka. Jadi sampai pak mentua ni mengaji, dia reti lah. Dia pun nak lemah juga. Dia kata kat anak dia, awak bini hang ni, dia kata. Takkan ngaku pun sampai kadang gitu. Dia semangat tu ada, tapi tak faham agama. Dia faham kata kita orang perempuan Islam ni lain pada lelaki, kena kelumbung sentiasa. Dia tak tahu dah kata pak mentua, kata apa semua ni tak apa. Dia tak tahu. Dia duduk kelumbung tu lah dalam rumah pak mentua duduk ni. Sampai pak mentua pun nak lemah juga. Dan nak hidang lauk perak, kata tudung masuk dalam bulai. Kalau ada ipang, kalau ada apa, tu satu bab lain lah. Jadi kita pakai tu kerana hukum. Yang ni pakai pasal apa? Pasal tak faham rupanya. Tapi baguslah sikit, tak faham pakai daripada tak faham tak pakai. Tapi yang penting, kita bila mengaji ni, kita nak apa yang kita buat tu faham. Itu yang penting. Yang kita buat tu faham. Kita buat tu kita tahu pasal apa kita buat lagu tu. Kita tak mau hidup di sana. Orang kata mengaji apa, dan ni mereka tak faham. Macam tu. Kecuali kalau balik rumah pak mentua, hak jenis rumah dia ni macam balai raya. Orang mai tak berhenti. Mai pula hak jenis mai cara melawak kasar ni. Bukan mai bagi salam. Mai duk ada di bangku dapur dah. Itu hak jenis macam ni kena pakai sentiasa ni. Dah, kita rumah kampung ni macam duk kata lah. Pintu dapur tu lagu pintu rumah kita lagu pintu rumah dia. Kan? Orang perempuan kita tengah duk goreng kopok apa, tengok-tengok duk ada di meja dah. La ilaha illallah. Tak ada la salam wala kalam. Suara tak bunyi, salam tak bagi apa tak ada, tak duduk dah. Duduk teror satu dia kata. Dia ni dengan tudung tak pakai ngapa, lompat tinggal belanga lari naik di atas pakai tudung. Tak mau juga macam tu pun. Jadi dua-dua pihak kena reti agama. Kena reti ya. Ingat firman Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan tiada menggertak,
mereka itu, yang ni perempuan dengan segala kaki mereka itu. Tak hentak kaki. Wala yadribna ni dalam bahasa Arab maksud pukul. Dan tidak pukul mereka itu akan kaki mereka itu. Maksudnya orang perempuan ni bila jalan tak usah duduk jalan lagu orang kawat tu. Jalan tu tak mau jalan macam tu. Kerana beri ketahui barang yang tersembunyi pada pakaian kerancung mereka itu kepada laki-laki. Bila pakai gelang kaki ke apa-apa, saja jalan nak bagi orang laki-laki dengar kata dia pakai gelang kaki. Oh ni nakai ni. Jenis nakai ni. Kan? Macam saya duduk mengajar di situ tu, budak-budak besar-besar pakai gelang kaki, pakai apa kadang-kadang kan, kita kena tegur lah benda tu, kita panggil. Tak boleh pakai ni macam ni kata. Pasal apa? Tak apalah, memang dia pun nak tahu kan. Pasal apa? Kita kata Islam tak bagi ni, kamu pakai macam ni. Pasal apa? Pasal dalam Quran Tuhan ada sebut tak boleh ni pakai benda-benda macam ni pasal dia boleh menghasilkan bunyi. Apa lah? Dia angguk lah. Jumpa pula pakai lagi. Kita kata hari tu saya dah tegur dah kamu kan. Ada kata saya buang dah loceng dah. Pasal apa? Pasal dia kata pasal bunyi tak boleh. Jadi bila buang loceng boleh lah. Pula dah kata ni kabut sungguh lah. Tak pakai langsung lah kata. Setidak-tidaknya bila kamu duk pakai gelang-gelang macam ni pun menarik perhatian orang juga. Dia jawab apa? Ada kata pakai jam tangan pun tarik perhatian orang juga. Cakap pandai pula budak ni. Susah juga kan ngejak budak pandai ni. Dia cakap pandai walaupun kadang-kadang bukan pandai, bodoh yang tu. Tapi nampak dia cakap pandai. Kan? Anak kita pun sopan lah tuan-tuan. Anak kita ada rumah tu. Kita tegur. Ingat dia terima ke apa yang kita tegur tu? Dia bukan dengar-dengar tu dia sami'na wa ata'na, dia dengar. Tak. Dia main dengan kita tu, dia main cilut dengan kita. Begitu. Jadi dalam Quran Tuhan kata tak boleh, orang perempuan tak boleh jalan hentak-hentak kaki sehingga tahu perhiasan yang dia pakai. Makna dia apa? Makna dia perhiasan tu sendiri tak boleh pakai. Pasal apa? Bila ada perhiasan tu, bila jalan kok mana pun orang tak. Kan? Budak-budak nakal lagi ni, dia pergi habang pula ke kawan dia. Dia kata, ustaz tu duk perhati kaki orang. Kita jadi jahat pula, duk tengok kaki dia. Oh, susah macam ni kan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Wa tubu ila Allahi jami'ah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah oleh kamu kepada Allah, wahai sekalian orang yang mukmin, daripada pandang perempuan yang haram dan lainnya. Tuhan suruh taubat. Bertaubat daripada tengok orang-orang perempuan yang tak patut kita tengok macam tu. Dia dalam keadaan dedah aurat dan sebagainya, kita duk perhati tengok dan sebagainya, tidak bagus. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan bagi terima taubat. Mudah-mudahan orang yang bertaubat dia dapat kemenangan. Firman Allah, wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Sadaqallah. Sudah. Itu dia nanti sambung panjang pula. Yang tipis muka lebih pula ayat tu. Lepas ni kita akan sambung ayat 32. Wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahlah oleh kamu akan segala orang yang bujang daripada kamu, dan segala yang mukmin daripada segala hamba laki-laki kamu dan hamba perempuan kamu. Ini khitab pada wali. Ni pula ayat nak perintahkan kita sebagai wali, kita bapa ataupun kita datuk. Maka kita disuruh supaya kalau ada anak yang masih bujang, bagi menikah cepat-cepat. Ataupun kita ada cucu, umur nampak dah melewati umur menikah dah, tapi tak menikah lagi. Dia suruh kita sebagai tok wan ni masuk campur, suruh bagi menikah cepat-cepat. Lambat menikah, dia mendedahkan diri kepada banyak fitnah. Lebih cepat menikah, lebih cepat kita selamatkan dia daripada fitnah. Jadi dalam ayat ni dia memerintahkan, ayat perintah wankihu, dia kata dan bagi menikahlah orang-orang yang masih single daripada kalangan anak-anak ataupun cucu-cucu kamu, bagi menikah bah. Dia kata tak usah tunggu lama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ini dia akan bawa perbahasan tentang soal perintah menikah ni pula. Siapa yang perlu menikah cepat, siapa yang wajib kena bagi menikah dan sebagainya, dia akan bincang dalam ayat yang berikutnya insya-Allah. Wallahu a'lam.
daripada Allah. Yang tak baik itu silap saya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, wallahi ma qala li uffan qat wala qala li syai' lima fa'alta kadha wa halla fa'alta kadha, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita dah banyak kali cerita tentang Anas. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang cukup rapat dengan Nabi. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang dia masuk Islam daripada kecil-kecil dia, dan dia jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah satu orang budak muda yang didoakan kesejahteraan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hadis yang kita jumpa pada malam ini, Anas cerita di antara pengalaman dia selama dia jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Anas kata, aku jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun dia jadi khadam Nabi. Dia jadi khadam Nabi daripada dia kecil, budak muda, belum punya harta, sehinggalah dia akhirnya jadi seorang saudagar yang berjaya, sampailah sehingga dia jadi satu orang yang kaya raya, Anas ni. Sebab Nabi doa pada dia pergi jumpa Nabi setelah dia jadi khadam Nabi sekian lama. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doakan sesuatu untuk aku. Nabi doa kepada dia, minta kepada Allah mudah-mudahan Anas ini dijadikan satu orang yang kaya. Kaya akhlak, kaya harta, dan kaya anak. Kemudiannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditakdirkan Allah, umur dia 100 tahun. Dia meninggal pada umur 100 tahun. Makbul doa Nabi, minta dia panjang umur. Anas bin Malik ditakdirkan Allah anak ada 99 orang. Boleh buka baca sejarah rawi hadis, baca kitab sejarah rawi hadis. Dia beritahu di sana Anas bin Malik anak 99 orang. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anas bin Malik kemudiannya menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Setelah Anas bin Malik jadi kaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, wahai Anas, cukuplah
khidmat yang kamu bagi pada aku banyak sangat dah. Nabi kata, cukuplah. Kamu pun sekarang orang kaya, menjaga kamu pun sekarang nampak baik, pilah. Sudahlah, tak payah jadi khadam aku lagi. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata, aku nak jadi khadam kamu sehingga sama ada kamu diwafatkan oleh Allah ataupun aku dimatikan oleh Allah. Anas nak jadi khadam Nabi sampai habis umur. Begitu cerita dia. Kemudiannya ketika Nabi SAW wafat, Anas masih menjadi khadam Nabi. So hadis yang kita baca malam ni hadis yang diriwayatkan daripada dia, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 10 tahun. Dia kata, wallahi ma qala li uffan qat. Dia kata, demi Allah, dalam tempoh 10 tahun aku jadi khadam Nabi, Nabi tak pernah kata dekat aku sekali pun. Dia nak cerita kata akhlak Nabi ni. 10 tahun orang tu kerja dengan dia, orang yang kerja dengan dia ni tak pernah dengar Nabi kata sekali pun tak pernah dengar. Wala qala li syai'in lima fa'alta kaza wa halla fa'alta kaza. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekali pun marah pada aku. Sama ada marah tu Nabi kata lima fa'alta kaza, pasal apa hang buat lagu ni? Nabi tak pernah kata lagu tu. Marahlah gitu. Pasal apa yang hang buat lagu ni? Nabi tak pernah kata lagu tu. Wa halla fa'alta hadza. Gamak hang buat lagu ni? Nabi tak pernah kata lagu tu. Anas bin Malik menceritakan pada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang peri akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Anas jadi khadam dia. Kalau Nabi mai ke masjid, Nabi berhenti di depan masjid, tanggai kasut aja, Anas ambil kasut Nabi, bungkus dalam kain. Itu Anas bin Malik. Nabi berhenti di tangga masjid tu, Nabi pecat kasut dia, buka kasut dia, dia cepat-cepat ambil kasut Nabi, bungkus dalam kain, bawa kain khas dah, abang bungkus kasut Nabi, disimpan satu tempat. Nabi habis mengajar, Nabi habis semayang di masjid, Nabi nak turun, dia lari pi dulu. Dia lari pi ambil bungkus tu, buka-buka, letak kasut depan tangga, nak bagi Nabi pakai. Nabi SAW pakai kasut tu balik. Anas bin Malik khidmat pada Nabi ni bukan pada waktu-waktu semayang saja. Sepenuh masa dia khidmat pada Nabi. Segala keperluan Nabi, segala hajat Nabi, segala benda yang Nabi nak buat, dia tolong buat. Dalam bahasa hari ni orang kata runner. Dia jadi runner Nabi. Dalam bahasa kasar sikit, dia jadi budak suruhan Nabi. Anas bin Malik. Dan bukan 1-2 hari, bukan seminggu 2, bukan 2-3 bulan, hampir 10 tahun dia jadi khadam Nabi. Dalam tempoh 10 tahun dia dekat dengan Nabi, tak pernah sekali telinga dia dengar Nabi kata kat dia tak pernah. Tak pernah dia dengar Nabi SAW bentak dia, marah dia dengan kata lima fa'alta kaza, pasal apa hang buat lagu ni? Nabi tak pernah kata lagu tu dekat dia. 10 tahun kenangan dia bersama dengan Nabi SAW adalah 10 tahun yang dia tak lupa sampai mati. Tu cerita Nabi kita, pemimpin kita yang kita mengaku kata dialah imam kita. Sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqah. Fa arsalani yawman li hajah. Fa qultu wallahi la azhabu wa fi nafsi an azhaba lima amarani bih Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abuna fi suq. Fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada biqafaya min wara'i. Qala fa nazartu ilayhi wa huwa yadhhak.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Unais, azhabta haitsu amartuk?" Qala, "Qultu na'am. Ana azhabu ya Rasulullah." Qala Anas, "Wallahi laqad khadamtuhu 9 sinin ma 'alimtuhu qala li shay'in sana'tuh lima fa'alta kadza wa kadza aw li shay'in taraktuh halla fa'alta kadza wa kadza atau kama qala." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ingat, bila kita baca hadis, kita sebut rawahul Bukhari ataupun rawahul Muslim, ataupun kita kata muttafaqun alaih, ataupun dia kata rawahu as-sahihain. Ini kedua-dua semua ni adalah hadis yang sahih, tidak dipertikaikan oleh satu manusia pun dalam dunia ni. Nah, bila kita baca hadis, kita sebut hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, tak ada ulama petikai. Bila kita kata hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, tak ada ulama petikai, kerana Al-Bukhari dan Muslim ini as-sahihain, dua kitab hadis yang paling sahih. Hadis yang kita baca saat ni riwayat daripada Imam Muslim, juga menceritakan pengalaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu selama dia jadi khadam Nabi. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Kata Anas bin Malik, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Tak ada lah. Anas kata, dalam umur aku hidup 100 tahun umur aku ni. Anas bin Malik ni umur 100 tahun. 100 tahun aku hidup, aku tak pernah jumpa satu orang manusia yang lebih baik akhlaknya daripada Nabi. Itu kata dia. Fa'arsalani yawman lihajah. Ni dia nak cerita masa zaman dia budak-budak dulu. Dia kecil-kecil, budak-budak lagi dah kerja dengan Nabi. Maka dia kata, fa'arsalani yawman lihajah. Pada satu hari, Nabi SAW suruh aku pergi buat satu kerja untuk tunaikan hajat Nabi. Nabi suruh Anas pergi satu tempat tolong buat satu benda untuk tolong Nabi. Faqultu, maka kata Anas, wallahi la azhabu wa fi nafsi. Anas kata, demi Allah, selama aku jadi khadam Nabi, aku tak pernah mengutamakan hajat aku daripada hajat Nabi. Itu dia. Anas bin Malik. Dia kata, demi Allah, wallahi la azhabu wa fi nafsi. Demi Allah, selama aku kerja dengan Nabi, selama aku jadi khadam Nabi, aku tak pernah mendahulukan hajat aku daripada hajat Nabi. Kalau aku ada keperluan, Nabi ada keperluan, aku tunaikan keperluan Nabi dulu, baru aku. Hak aku ni secondary, hak Nabi tu priority. Tu yang kata Anas bin Malik ini. Kita kalau buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak sungguh hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Banyak sungguh. Baik. Kata dia, an azhaba lima amarani bih Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sesungguhnya aku hanya pi untuk buat kerja yang Nabi suruh saja. Walaupun masa tu aku masih budak-budak. Ni bukan cerita aku jadi orang tua ni. Masa aku zaman budak-budak, masa aku kecil, masa aku tak reti apa lagi tu, sejak daripada umur aku macam tu, aku utamakan Nabi dalam segala urusan. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abuna fi suq. Kata Anas bin Malik, Nabi suruh aku pergi ke satu tempat untuk tunaikan hajat Nabi. Maka aku keluar. Fakharajtu, aku pun keluar pergi. Sehinggalah sampai satu tempat, aku nampak sedian, aku nampak budak-budak, wahum yal'abuna fi suq. Dia kata, aku nampak budak-budak, wahum yal'abuna fi suq. Budak-budak ni tengah duk main di market, suq, pasar, market. Nabi suruh aku tolong pergi buat kerja untuk dia. Masa aku pergi kerja tu, aku nak balik, aku nampak budak-budak duk main di market.
Budak-budak duk main di pasar. Dia budak. Dia tengok budak-budak duk main. Budak-budak bila tengok budak main ni tahu saja. Kan anak kita kata tolong pergi kedai tak? Beli rempah. Pakai pergi duduk tumis gulai di sana, tak balik lah. Pasal apa? Tengok-tengok ada budak-budak duk main sang tu, dia singgah sang tu, terlupa rempah-rempah habis semua. Anas bin Malik nak cerita, kata zaman dia budak-budak dulu lagi dah, Nabi suruh dia pergi ke satu tempat, tolong buat kerja untuk Nabi. Dia pergi, kemudian dalam perjalanan nak balik, lintas kawasan budak-budak duk main. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَا مِنْ وَرَائِي. Aku tak sedap, dia kata, rupa-rupanya Nabi main duk turut belakang aku. Tengah aku duk ralik tengok budak-budak duk main, tiba-tiba Nabi SAW pegang kepala aku dari arah belakang. Nabi tahu dah perangai budak-budak ni, Nabi tahu dah. Bila dia tengok budak-budak lain makan aiskrim, dia ralik aja. Bila tengok budak-budak lain duk main, dia ralik aja. Budak-budak. Nabi SAW ni penyayang orang dia. Dia tahu. Dia suruh Anas bin Malik pergi, dia turut rupanya, dia nak tengok. Waktu Anas bin Malik tengok budak-budak duk main teralik sikit tu, tiba-tiba Nabi mai pegang kepala dia daripada arah belakang. Qala, kata Anas, fanazartu ilaih wa huwa yadhak. Aku beralih tengok Nabi. Dia kata, Nabi gelak dekat aku. Yadhak maksudnya gelak. Ada orang pegang kepala aku. Aku beralih tengok Nabi. Wa huwa yadhak. Nabi duk gelak ke aku. Faqala, Nabi bersabda, ya Unais. Ini dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil isim tasghir. Isim tasghir ni makna kecil lah. Dan Anas tu nama dia. Nabi nak panggil dia kerana dia ni kecil, Nabi panggil Unais. Kan? Hamra makna dia merah. Humaira maknanya kemerah-merahan. Itu Arab dia, ada isim tasghir dia. Nabi SAW panggil dekat dia, ya Unais. Nabi kata, wahai Anas yang kecil. Nabi kata kat dia gitu. Arab ni bila dia guna isim tasghir, maknanya dia nak tunjuk dia sayang dekat orang tu lah. Nabi panggil Sayyidatina Aisyah dengan nama Humaira. Humaira tu panggilan sayang lah tu. Lagu kita panggil kat bini kita dekat apa, kita ada gelak-gelak yang tertentu. Yang panggil yang ke, panggil kan, itu sayang lah tu. Panggil yang tu kan, tak kena panggil dia cubit kita, dia tegaskan sesuatu ni kan. Kita ni nak buat merak lagu mana Nabi pun buat kan. Nabi buat lagu tu. Nabi panggil dekat Anas ni, Nabi panggil ya Unais, wahai Anas yang kecil. Nabi panggil. Azhabta, Nabi SAW kata, azhabta haitsu amartuk. Nabi tanya dia, hampir tak lagi tempat yang aku suruh pergi? Nampak tak? Nabi suruh dia pergi. Dia dah pergi dah. Dia dah tunai dah apa hajat Nabi, nak balik. Jumpa orang duk main. Teralik tengok budak-budak umur dia duk main. Sedap-sedap Nabi pegang kepala dia. Dia beralih tengok, Nabi gelak dekat dia. Kemudian Nabi panggil dia, ya Unais, hang buat dah lagi kerja yang aku suruh? Qala, jawab Anas, qultu na'am. Aku kata kepada Nabi, ya, dah buat dah. Kerja yang Nabi suruh, dah buat dah. Ana azhabu ya Rasulullah. Dia kata, aku dah pindah ke tempat yang kamu suruh itu ya Rasulullah. Qala Anas. Kata Anas, wallahi laqad khadamtuhu 9 sinin. Anas kata, demi Allah, aku berkhidmat kepada Nabi 9 tahun. Dia kata, ma'alimtuhu qala li syai'in sana'tuh. Dia kata, aku tak pernah sekali-kali melihat Nabi SAW marah atas apa yang aku buat. 9 tahun aku kerja dengan Nabi, aku tak pernah sekalipun kena marah dengan Nabi. Semata-mata kerana benda yang aku buat tu tak betul. Nabi tak pernah marah aku. Nak habaq tadi ni tak betul lah. Nabi suruh pergi, suruh balik. Dia pergi, kemudian dia sangkut tengah jalan. Dia duduk tengok budak-budak duduk main. Kut-kut lah Nabi nak marah dia. Mikrofon dia nak tengah tu.
Nabi SAW tak marah dia. Sebaliknya dia kata lam fa'alta kaza wa, Nabi SAW tak pernah kata dekat dia lima fa'alta kaza wa kaza, pasal apa hang buat lagu ni? Pasal apa aku suruh hang pergi sana balik? Tak bunyi buat dah. Tak tahu tengok macam ni. Tak tahu dia ganggu kita bercakap. Ataupun dia kata halla fa'alta kaza wa kaza. Ataupun kalau aku lupa, Nabi tak pernah kata dekat aku pasal apa hang tak buat lagu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW itu adalah satu orang manusia yang cukup kasih sayang dia kepada semua orang yang ada di keliling dia. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Jabir bin Abdullah kata dia, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diminta sesuatu, dan Nabi jawab kata tidak ada, tak pernah. Tak pernah orang minta apa pun dekat Nabi, Nabi jawab tak ada. Tak pernah orang minta tolong apa dekat Nabi, Nabi kata tak mau tolong, tak pernah. Yang kata Nabi SAW ni, sedaya upaya dia cuba untuk memenuhi keperluan orang-orang yang ada di kelilingnya. Nanti kita biasa jumpa dalam hadis. Satu hari orang mai ke rumah Nabi, orang miskin mai ke rumah Nabi. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, aku tak makan banyak hari dah. Keluarga aku pun tak makan banyak hari dah. Sedangkan pada hari itu, di rumah Nabi tak ada apa. Tak ada apa yang boleh bagi. Korma tak ada, gandum tak ada, apa pun tak ada. Bila dah orang ni main rumah Nabi, habaq kata dia tak makan, anak-anak isteri dia tak makan berapa hari dah. Nabi dengar macam tu, Nabi kata kamu duduk di sini. Nabi keluar daripada rumah dia, pergi pinjam, utang dekat orang lain, utang atas nama Nabi. Nabi mai bagi dekat orang miskin yang tak makan beberapa hari ni. Nabi kata pilah makan, utang tu Nabi bayar. Pernah pula kita jumpa satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, cerita Nabi SAW dekat nak wafat. Dekat nak wafat, pesan dekat isteri dia. Apa pesan dia? Dia kata, apabila aku mati, kamu bawa baju besi aku, baju besi yang duk pakai dalam perang tu. Kamu bawa baju besi aku, pergi bagi dekat Yahudi sekian-sekian. Kerana aku hutang dia dan aku tak sempat bayar. Tolong pergi bagi baju besi dekat dia, tolak duit hutang tu dengan harga baju besi. Nabi SAW begitu sekali keadaan dia. Dia buat tu semua bukan untuk dia, tapi untuk orang-orang lain. Dia sanggup korban semata-mata untuk sahabat-sahabat yang ada di keliling dia. Inilah Nabi Muhammad SAW yang kita bila baca hadis-hadis cerita mengenai dia, kita rasa kita ni jauh sangatlah daripada nak mencontohi dia. Jauh sangat, sebenar-benarnya jauh sangat daripada nak mencontohi dia. Walau bagaimanapun kita simpan azam dalam diri kita, kita nak contohi dia. Tak boleh banyak sikit, sedaya upaya kita nak cuba untuk mencontohi dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13. Baharul Mazi jilid 13, kita sampai di muka surat 138. Muka surat 138. Pada malam ni kita masuk tajuk baru, kita bab ma jaa fi haqqil jiwar. Itu bab yang datang pada menyatakan hak jiran. Jiran ni cukup pentinglah, sebab tidak ada manusia dalam dunia ni yang hidup tak ada jiran. Semua manusia ada jiran. Duduk kawasan perumahan, lebih-lebih lagi jiran ramai. Duduk dalam kampung, serupa juga jiran banyak, jenis rumah tak ada pagar dan sebagainya, lebih susah lagi kita dengan jiran kita. So Islam dia bercakap satu tajuk khusus tentang apa perlu kita buat. Hidup berjiran ni apa yang perlu kita buat. Baik. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hak jiran. Ketahuilah saudaraku, jiran ialah mereka yang sekampung, sehalaman dengan kita. Dia beritahu begitu dulu.
Yang kata jiran tu duduk sekampung dengan kita. Maka siapa tinggal di dalam kampung itu beberapa rumah, maka sekalian orang di dalamnya itu ialah jiran. Kalau kita duduk di satu tempat yang ada beberapa buah rumah, semua rumah yang ada itu semua jiran. Maka hendaklah berbaik-baik sama sekampung dan sehalaman, dan jangan berdatang-datang mubarak. Tak boleh. Tak boleh cari punca nak berkelahi, tak boleh. Tak ada pasal-pasal, ambil kayu, tongkuai kucing dia. Ingat, kita bukan tongkuai kepala jiran kita, kita tongkuai kucing dia. Tongkuai kucing dia tu macam tongkuai dia. Pasal apa? Pasal itu mendatangkan mudarat. Menyebabkan hati dia jadi kudis. Menyebabkan tergurih dan luka perasaan dia. Menyebabkan secara tidak langsung timbul rasa dendam dia dekat kita. Tak mahu macam tu. Demikianlah disuruh oleh syarak sebagaimana telah datang pada umpama hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihnya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah Sayyidina Jibril alaihi salam berwasiat kepada aku supaya ambil berat kepada jiran, sehingga aku sangka bahwasanya jiran akan datang terima pesaka sebagaimana waris terima pesaka. Dengan sebab selalu pesan dan ingatnya dan suruh buat baik dan jangan berdatang-datang jahat. Itu dia. Nabi kata apa? Jibril duk main jumpa Nabi. Selalulah Jibril jumpa Nabi. Jibril alaihi salam sama ada dia turun untuk bawa wahyu pada Nabi, satu. Ataupun Jibril alaihi salam turun untuk nyatakan tawaran nak tolong Nabi, dua. Ataupun Jibril alaihi salam turun untuk tasmi' bacaan Quran Nabi, tiga. Ataupun lain-lain lagi. Jibril ni dia turun dekat Nabi bukan dengan bawa wahyu semata-mata. Kita dah faham bila Jibril turun ni bawa wahyu lah. Tak, bukan tu saja. Jibril alaihi salam turun bawa wahyu, satu. Di antaranya juga dia turun untuk tasmi', untuk dengar balik bacaan Quran yang sudah diturunkan pada Nabi. Sebab dalam Quran kalau kita buka dia ada jin tu, jin kan, dia ada jin kecil tu. Dia ada dua makna. Kadang-kadang jin tu membawa makna waqaf Jibril, dia panggil. Waqaf Jibril, maknanya pada ayat itu Jibril baca, dia selalu waqaf. Nabi SAW biasa baca sampai tentu Nabi tak waqaf. Jibril tegur Nabi. Jibril tegur Nabi, suruh waqaf di situ. Waqaf tu dinamakan waqaf Jibril. Kadang-kadang jin tu makna dia waqaf jaiz, waqaf harus. Jadi senang kita ingatnya bila baca Quran jumpa jin tu waqaf, senang. Senang macam tu. Jin kecil dia gantung di atas tu. Bila sampai tang tu waqaf. Waqaf lebih aula, lebih baik di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang Jibril turun kerana nak tolong Nabi. Kita dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian isteri, kematian pak saudara Abu Talib. Sedangkan inilah dua orang yang cukup banyak jasa jaga Nabi. Nabi SAW kematian Abu Talib, kematian Khadijah, isteri yang amat dia kasihi. Nabi SAW hilang dahan tempat duk paut. Selama ni dia duk tumpang kuat dengan dua orang ni, tumpang kuat dengan Abu Talib. Abu Talib jaga Nabi ni sampai orang tak boleh main jentik Nabi. Walaupun dia tak masuk Islam,